ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق عليه شهداء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekalian, kami syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita semua untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang besar. Pertama, lepas kemudian kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan nikmat iman dan Islam kepada kita. Ialah antara nikmat yang terbesar. Dan juga kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia. Tak jadikan kita binatang, haiwan dan sebagainya. Tak jadikan lembu, kobau dan sebagainya. Tapi Allah jadikan kita manusia. Ini kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi bumi Mekah yang mukarramah yang berkat, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insa fi ahsani taqwim. Sesungguhnya bagi kejadian manusia itulah sebaik-baik kejadian. Jadi kita syukur pada Allah. Allah Ta'ala takdirkan kita jadi manusia yang banyak kelebihan dia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah letakkan macam-macam kelebihan ke atas manusia. Lebih-lebih lagi sekiranya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi lah dia mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena syukur. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, summa kemudian ada pun selepas itu
Kita sambung pengajian kita pada kitab Usulul Tauhid pada muka surat 58 Jawi. Bumi 145 yang version color purple. Yang color purple 45. Kalau yang color putih mungkin kurang atau lebih sikit. Itu je. Kalau yang color purple 145. Kalau color putih tu mungkin dia terlebih sikit rasa. 147. Lebih 2 muka surat. Boleh tengok. Baik, kita tiba bermula semayang kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Dan diriwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata ia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang ataupun solat iaitu meredha ia sembahyang itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Meredha ia seorang yang mengerjakan sembahyang itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan bagi kasih akan malaikat dan jalan bagi segala anbiya alaihimus salatu wassalam dan nur bagi ma'rifah. Jadi sembahyang itu meredha ia akan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang menunaikan dia. Siapa yang tunaikan sembahyang, Allah Ta'ala sangat suka. Reda ni maknanya Allah suka. Itu nama reda. Macam kita lah. Nak faham bagi masalah reda ni. Ada orang, kita bagi duit pada orang kan. Macam mana? Dalam keadaan kita suka ke dalam keadaan kita tak suka? Kalau dalam keadaan kita suka, makna itu dalam keadaan kita reda. Begitu. Jadi Allah Ta'ala telah letakkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah sembahyang. Siapa nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia sembahyang. Di situ terletaknya keredaan Allah terhadap siapa yang menunaikan sembahyang. Dan bagi kasih malaikat, dan malaikat pun akan kasih kepada, sebab apa kasih? Sebab ini adalah perbuatan malaikat. Semua yang kita buat ni, sembahyang, sujud, rukuk, duduk antara sujud, ini semua adalah himpunan daripada perbuatan malaikat. Perbuatan malaikat dihimpunkan dengan 2 rakaat sembahyang. 2 rakaat sembahyang itu adalah himpunan bagi segala pekerjaan malaikat. Dan malaikat sangat menyukainya. Sebab apa? Dengan perantaraan solat inilah satu orang hamba dia berhadapan dengan Tuhannya. Tempat nak jumpa Allah, sembahyanglah. Sebab tu dalam hadis yang lain mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu mi'raj bagi orang beriman. Jadi orang beriman ni kalau nak berjumpa dengan Allah, jadi alat yang Allah Ta'ala bagi dia perantaraan untuk dia bertemu dengan Allah, iaitu dengan sembahyang. Jadi malaikat ni juga termasuk di kalangan makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat akan kasih kepadanya. Kemudian dia kata bagi dan jalan bagi segala anbiya. Jadi semua para nabi dikurniakan sembahyang. Semuanya para anbiya alaihimus salatu wassalam dikurniakan kepada mereka sembahyang. Dengan perantaraan sembahyang inilah Allah Subhanahu wa ta'ala buat hubungan dengan mereka. Dan Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri pun mengatakan qurratu aini fi solat. Sejuk kedua mataku ni hanyalah dalam sembahyang. Kita belum dapat lagi, kita masih panih lagi mata. Nak sembahyang kan.
Nabi banyak sekali semayang sehingga Nabi mengatakan sejuk kedua mataku ni hanyalah dalam semayang Allah. Sebab apa? Dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nur bagi makrifah. Jadi semayang itu nur, iaitu cahaya bagi makrifah. Makrifah ni adalah cahaya pengenalan. Jalan bagi cahaya seseorang itu menuju kepada Tuhannya. Cahaya. Dia sujud kepada siapa? Cahaya macam mana? Cahaya makrifah lah. Jadi dia dah tahu dah siapa yang dia sujud itu. Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Masa ketika sujud tu cahaya hati kita dia terbuka. Bahawa kita mengetahui bahawa yang sedang kita sujud itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata nur. Sembahyang itu nur bagi makrifah dan asal iman. Sembahyang tu asal bagi makna iman. Iman orang yang beriman ni sifat dia ubudiyah. Penghambaan. Apabila kita ada sifat penghambaan, inilah kata asal makna iman tu penghambaan, mengabdikan diri kepada Allah. Itu nama dia punya maksud daripada iman itu, supaya dapat mengabdikan sepenuh masa dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kata asal iman. Dan memperkenankan akan doa bagi dan memperkenankan akan doa. Kan kalau nak doa kita didengari, kalau nak dengar permintaan kita dikabulkan, maka sembahyanglah. Sebab apa Allah perintah wasta'inu bis sabri was salah. Dan kerjakanlah sembahyang dengan dan mintalah pertolongan dengan solat dan sabar. Jadi Allah Ta'ala perintah untuk kita, apa saja masalah yang kita hadapi, dengan Allah Ta'ala beri perantaraan sembahyang. Kalau kita ada masalah, apa jua masalah, selesaikanlah masalah kita dengan dua rakaat sembahyang. Ini yang penting. Susah kan? Kita ada tak siapa-siapa sebelum masak nasi, sebelum masak lauk, dia sembahyang 2 rakaat? Tak ada. Tak. Amalan salafus soleh. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni sebelum melakukan apa-apa kerja, mereka akan tunaikan 2 rakaat sembahyang. Kita nak buat apa semua ni, kita kena usahakan juga. Sebelum apa, nak mulakan kerja, nak mulakan apa-apa juga, mesyuarat apa semua, sembahyang 2 rakaat. Sebab tu sebelum kalau kita nak mesyuarat AJK masjid ke AJK surau, perintah patutnya pengurusi masing-masing pergi ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat dulu. Biar Allah bagi petunjuk. Ini turut-turut musyarat. Tu yang datang bergaduh kan. Dia bergaduh. Time bergaduh dah tahu dah, time mana bergaduh tu dah tahu dah. Kan. Bergaduh dia macam-macam. Kira orang bergaduh lah dia. Kan. Sebab tu sebelum kita nak melakukan apa jua pekerjaan, maka sunat kita sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita. Tapi ini amalan semua telah ditinggalkan. Masak pun sama. Nak masak kan, hari nak masak apa? Tak reti dah nak masak apa. Sembahyang 2 rakaat. Kan tahulah, hari ni makan ikan bilis tumbuk dengan lado dah. Kan? Masa tak? Apabila kita sembahyang, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi petunjuk kepada kita. Sebab tu, selesaikan masalah kita dengan sembahyang. Di situ ada penerimaan amal. Makbulnya doa kita apabila kita dalam sembahyang. Sebab tu apabila kita ada hajat, kita sembahyang. Sebab Allah pesan, Allah bagi tahu dalam Quran tadi kan, wasta'inu bis sabri was salah. Sekiranya kamu nak minta tolong, sabar dan solat lah. Solat. Dan bagi terima segala amal. Jadi kalau sembahyang ini syarat penerimaan amal-amal yang lain. Sebab tu lah, siapa yang puasa, siapa yang pergi haji, siapa yang bayar zakat, sekiranya kalau dia tak sembahyang, amal mereka tak diterima oleh
Allah. Sebab tu Nabi mengumpamakan juga semayang ni seumpama binaan. Nabi kata as-salatu imaduddin. Solat itu seumpama tiang bagi agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya, dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, maka dia telah meruntuhkan agama. Sebab tu semayang ini juga syarat penerimaan amal yang lain. Kalau kita buat kebaikan banyak sekalipun, sedekah lah, seluruh harta kita sedekahkan, tapi tak semayang. Jadi semua amalan-amalan tadi tak ada apa-apa sebenarnya. Tidak ada apa-apa. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan as-salah ra'sul ibadah. Solat itu kepala kepada segala ibadat. Kan setengah orang ada begitu. Dengan jahilnya ada yang dia Islam, dia puasa je, tapi sembahyang tidak. Kan? Ada yang dia suka bersedekah je, tapi puasanya tidak, macam itu. Ada amalan-amalan yang sebegitu. Itu kejahilan bagi orang yang beriman lah. Ini satu kejahilan. Jadi tidak ada satu pun dalam Islam untuk kita tinggalkan sembahyang, tak ada. Kan? Melainkan satu orang tu gila. Gila baru boleh tinggal sembahyang. Siapa nak tinggal sembahyang, iktiraf gila dulu. Pergi hospital psikiatri kat Seremban tu, sebelah, kalau turun highway PD tu, sebelah kiri psikiatri kat situ. Kan? Cek itu ni psikiatri ke tak. Kalau ada, boleh lah. Tapi itu pun akan ditimbang besok di akhirat. Bukan timbangan doktor, tapi Allah yang akan menimbang. Wa yuhasibu 'ala Allah. Dan Allah Ta'ala yang akan hisap tentang perkara tersebut. Sebab tu penting untuk kita jaga sembahyang. Sebab tu kata apa? Dan bagi terima segala amal. Dengan syarat sembahyang tu amal boleh diterima. Dan jadi memberi berkat pada rezeki. Sebab tu dalam sembahyang, rezeki ni hanya berkat dalam sembahyang. Siapa yang tak sembahyang tak berkat rezeki dia. Confirm. Walaupun kerja halal, punch card biru je, tak pernah ngular. Tak ada ngular langsung. Kan? Cantik, memang masuk kerja punch card biru, masa keluar merah dia. Dahsyat tu kan. Masuk kerja punch card biru, keluar merah. Keluar merah overtime lah, dahsyat lah. Kan? Maknanya dia kerja hari-hari, memang dia bagi masa dengan jaga, tapi dia tak sembahyang. Maka rezeki yang dimakan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak redha bagi orang yang makan rezekinya dia tak sembahyang. Sebab tu penting sembahyang. Sebab tu kita kena tekankan ahli keluarga kita supaya mereka menjaga sembahyang. Sebab apa? Keberkatan rezeki itu terletak di dalam sembahyang. Itu penting. Kadang orang tak faham. Halal lain, berkat lain. Satu halal lah lain. Keberkatan. Apa makna keberkatan? Ziyadatun khair, iaitu bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Tapi apabila tak sembahyang, rezeki yang dia ambil dari itu Allah tak redha pada dia. Nak bagi tahu tu, Allah tak redha. Walaupun kita nampak dia kaya macam mana sekalipun, Allah tak redha. Seperti mana orang kafir. Orang kafir tengok, kaya raya tapi Allah tak redha. Tak redha bagi mereka makan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Allah akan hisap besok di akhirat. Pasti takkan terlepas pun. Seorang pun takkan terlepas, termasuklah orang yang bercakap ni. Semuanya akan besok dia akan dihisap. Jadi dia memberi. Dengan semayang itu jadi memberi berkat pada rezeki. Dan senjata atas segala seteru. Dan senjata atas segala musuh. Jadi kalau kita ada apa-apa jua masalah, ada musuh, semayang 2 rakaat. Kan? Sebab tu Nabi SAW apabila
apabila berlakunya peperangan kan, Nabi nak letak tentera yang paling depan sekali siapa? Nabi cari orang yang sembahyang malam. Orang yang kuat sembahyang, dia tak kira gemuk ke kurus ke. Nabi tak bubuh syarat untuk letak guru, tapi Nabi syarat tengok bangun malam, siapa yang berdiri malam, siapa yang berkiam pada waktu malam, siapa yang banyak sembahyang dia, Nabi letakkan di hadapan. Orang yang sembahyang ni dia bersama dengan Allah. Itu kita nak ma'iyatullah tu, bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sembahyang ni dia bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apa jua masalah kita sembahyang, seperti pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabiah mati keldai dia. Keldai dia mati. Keldai dia satu keperluan ni. Untuk dia angkat barang, pergi mana, itulah dia punya keldai dia. Pada satu hari mati keldai dia. Apa yang dia buat? Ambil wudu, solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat, keldai dia hidup. Hidup kembali. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita dongeng. Ini yang berlaku kepada pada diri sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sembahyang 2 rakaat, keldai hidup. Ada yang dikata riwayatkan sampai tuan dia dah mati dah, keldai itu hidup sampai zaman siapa? Panjangnya umur keldai itu dengan berkat sembahyang tadi. Siapa yang mendengar ahli keluarga dia meninggal sembahyang 2 rakaat? Tak ada. Sebenarnya tu dia. Apabila kita dengar ahli keluarga kita meninggal ke apa ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang 2 rakaat. Kok hidup pula balik? Kita tak tahu. Tapi tak ada mustahil. Kalau kita semayang 2 rakaat, kalau hidup kembali, tak ada mustahil pun bagi Allah. Fa'alul lima yurid. Jangan kita perkecil-perkecilkan. Dia kata itu zaman sahabat, mana zaman sekarang tak boleh. Itu kita dah memperkecil-kecilkan kudratullah. Jangan kita cakap kita tak boleh dapat seperti mana zaman-zaman sahabat. Ini sebenarnya kita dah memperkecilkan kudratullah. Jadi tak nak kita kena usaha, tolaklah, usahalah semayang kita ni macam mana. Kan? Sahabat-sahabat pun mereka usahakan atas semayang sungguh-sungguh. Seperti mana Hazrat apa? Allahumma salli Hazrat Khalad bin Rafi'. Hazrat Khalad bin Rafi', apabila dia semayang depan Nabi, maka Nabi kata, Khalad, kau pergi balik, kau tak semayang lagi, kau pergi semayang balik. Lepas tu Khalad pun pergi lagi semayang. Lepas tu Nabi kata, kau semayang lagi, sampailah 3 kali. Jadi Khalad dah tak tahu dah, ya Rasulullah, apa yang maksud kau yang katakan aku ni tak semayang? Maka dia usahakan, rupa-rupanya semayangnya tak ikut apa yang Nabi ajarkan. Kemudian Nabi ajar kepada dia angkat takbir begini dan apa bacaan. Kemudian barulah sahabat tu dibetulkan dan dijadikan hadis tersebut sebagai rukun semayang bagi kita. Ni sahabat dia usahakan, usaha semayang. Seperti juga kita dengar kisah yang biasa kita dengar. Kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apabila dia balik daripada safar, dia dapati rumah dia tidak ada apa-apa makanan. Kalau kita tak ada makanan, lah bazar madrasah tu boleh ada apa semua tu. Kan? Paling nak segera pergilah beli Maggi je. Kan? Tu copek makan tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apa yang dia buat? Dia ambil wudu, kemudian pergi ke masjid, tunaikan semayang 2 rakaat. Dah semayang 2 rakaat, balik rumah, tanya isteri dia, wahai Fatimah, ada tak apa-apa barang yang kita boleh makan? Fatimah kata tak ada. Bukan kalau kita pergilah pinjam orang ke duit. Apa yang dia buat Sayyidina Ali? Betulkan wuduk lagi, sembahyang lagi. Sembahyang 2 rakaat, balik tanya Fatimah, wahai Fatimah, ada tak makanan untuk kita makan? Tak ada. Betulkan wuduk lagi, sembahyang lagi. Sampailah beberapa kali Sayyidina Ali karamallahu wajhah semayang. Maka kali yang penghabisan dia semayang, dia tengok balik, tak sempat nak cakap, dia tengok Siti Fatimah radhiyallahu anha sedang sibuk mengumpulkan gandum, cari bekas. Gandum telah keluar daripada mesin pengisar.
keluar sendiri kat mesin pengisar. Tengok-tengok dah tak ada bekas, akhir sekali Sayyidina Ali angkat bekas tersebut, terus berhenti mesin tersebut, dan Sayyidina Ali karamallahu wajah hanya nampak ada sebutir gandum je yang ada dalam mesin pengisar tu. Maka cerita tu telah dibawa kepada Nabi SAW tentang peristiwa tersebut. Sayyidina Ali cerita, tadi aku begini, kemudian aku semayang, akhirnya sekali-kali tengok mesin gandum telah mengeluarkan gandum. Maka Nabi SAW mengatakan, sekiranya kamu tak angkat mesin tu wahai Ali, nescaya dia akan mengeluarkan gandum sehingga ke hari kiamat. Nampak ini kesan sembahyang. Hari ni kita tak ada perbaiki semayang kita. Lepas tu semayang kita kena baiki lagi. Selagi mana kita dapat, usahakan lagi. Sampailah semayang kita ni betul-betul semayang. Tapi jangan jadikan maksud semayang kita tu nak dapatkan sesuatu. Itu pun satu lagi, itu pun satu kejahilan yang halus yang kita tak dapat. Tapi pada peringkat pertama memang begitu. Sedekah pun sama. Sedekah ni sebab langkah satu kan. Mestilah kita tengok kelebihan sedekah dulu. Kalau sedekah ni Allah akan bina ni, Allah akan bagi ni. Tu rajin kita nak sedekah. Tapi dah sampai satu masa, takkanlah kita nak buat asyik kerana nak dapat ganjaran. Begitu sahabat kan, dia akhir sekali mereka tak nak apa-apa. Mereka hanya nak Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ni dia. Ni kesan orang yang jaga perintah Allah, jaga semayang dia dengan betul. Jadi dia akan selesaikan masalah dia dengan cara yang betul, iaitu dengan berjumpa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan kebencian syaitan. Siapa semayang, syaitan memang benci, tak suka. Dan yang mensyafaat ia semayang itu antara segala yang mengerjakan akan dia, dan yang mensyafaat ia seorang itu antara segala yang mengerjakan akan dia akan semayang itu, dan di antara malakul maut, dan yang menerang di dalam kubur. Jadi semayang tu dia menjadi satu benteng besok dalam kubur. Malaikat maut nak cabut pun, dia cabut dengan baik-baik. Sebab kita ni orang semayang. Besok ada juga setengah hadis mengatakan bahawa sembahyang ni juga akan berupa seorang lelaki yang kacak. Ada juga macam gitu. Dia akan bersama dengan kita, menjadi peneman bagi diri kita. Kan? Besok kalau dalam kubur kita duduk sorang-sorang, siapa nak teman kita? Sembahyang kita tu lah. Quran kita lah yang teman kita. Zikir kita tu yang teman kita. Jadi siapa yang sembahyang tu akan dapat beri syafaat pada dia. Mana syafaat boleh dapat tolong dia besok di akhirat. Dalam kubur yang dalam keadaan kegelapan, maka dengan asbab solat tadi, cahaya dalam kubur akan keluar dalam alam barzah besok, satu cahaya yang menerangi untuk kehidupan kita dalam kubur. Dan salah satunya mudah untuk jawab soalan muka dan nakir. Kan, apabila kalau tak dapat solat kita tak sempurna, maka permasalahan berlaku dalam kubur nanti. Sebab tu kita kena jaga sembahyang, kena baiki sembahyang kita. Dan hamparan dari dalam kubur macam ni, dan yang menerang dalam kubur dan hamparan dalam kubur, dan dia menjadi satu hamparan besok dalam kubur, dan jawab soal muka dan nakir. Solat tu juga akan jadi penjawab bagi soalan muka dan nakir. Dia yang akan bantu. Aku nak soal. Tapi aku takkan tinggalkan dia sekali-kali. Dia akan berada di sisi seorang yang menjaga sembahyang tu. Seorang solatnya akan berada di sisi dia, takkan lari lagi. Kalau malaikat muka nakir datang pun dia kata, nak soal je. Kau jangan kacau kawan aku ni. Dia akan menjadi benteng kisah besok di dalam kubur. Ini penting tu. Dan yang mencita-cita dalam kuburnya. Dan yang mencita-cita di dalam kuburnya. Yang mana
malaikat kan, malaikat muka nakir ni dia memang nak soal habisan lah. Dia nak soal macam-macam, tapi ada halangan daripada solat tu tadi. Solat tu menjadi sebagai dia punya benteng dia. Jadi nak soal pun soal lebih jauh je. Itu untungnya kalau kita jaga sembahyang, dia akan menjadi benteng kita besok di akhirat. Dan sabda Nabi SAW, ma bin buq'atin yusalli fiha salatun au yudhkarullaha 'alaiha illa stabashara illa stabsharat bidzalika ila muntahaha ila sab'a ar-radina wa fakharas ala ma hawlaha minal biqa'i wa ma min 'abdin yada'na 'alaihi 'alal ardi yuridu salata illa tarahabat lahul ardi. Artinya, tiada daripada satu tempat daripada bumi yang disembahyang padanya akan satu sembahyang atau zikrullah orang atasnya, melainkan dapat kesukaanlah ia bumi itu dengan sebab yang demikian itu hingga sampai ke bawah bumi yang ketujuh, dan bermegah-megahlah ia atas bumi yang dikelilingnya. Jadi siapa yang sembahyang ni, hadis ni mengatakan siapa yang sembahyang dan berzikir kepada Allah, bumi yang dipijak tu akan menyukai dia, akan suka dan berbangga. Dia akan berbangga di atas bahagian bumi yang lain. Dia kata, oh ini orang telah sembahyang ke atas aku. Dia akan suka, dia akan berbangga di atas bumi yang lain, sehinggalah ketujuh petala bumi di bawah akan bermegah-megah di atas orang yang semayang di atasnya. Dia akan bangga. Macam kita semayang ni. Sebab ni bumi tengah bangga ni. Sebab apa? Bumi ni telah dijadikan tempat sujud kepada Allah. Jadi bumi yang tak dapat disujud ni, dia akan jealous juga. Dia akan cemburu. Tu kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kita tersesat jalan kan. Tersesat jalan tu. Kadang-kadang jalan tersebut tu dia panggil kita tu. Kadang-kadang dia panggil kita, dia kata ini berkat orang beriman lah lalu. Dia nak kita lalu. Dia suka. Dan dia tak suka orang kafir lah lalu. Sebab tu perlu buat jalan tu. Orang beriman tu bagus. Bumi tu jadi berkat, suka dia. Seperti mana bumi Madinah, Makkah, tempat-tempat ibadat. Jadi bumi tu akan bermegah-megah daripada bumi yang lain. Sebab apa? Beruntungnya aku ni dijadikan tempat sujud. Orang beribadat kepada Allah. Aku menjadikan wasilah untuk seorang hamba bertemu dengan Allah. Ini dia faham kemuliaan. Dan tiada daripada seorang hamba yang menghantar ia akan dua kasutnya atas bumi padahal berkehendak ia akan sembahyang, melainkan telah tarah bilhu baginya oleh itu bumi, tarah bilhu ni apa? Tarah bilhu ni iaitu sambut, tarah bil iaitu menyambut. Bumi tu menyambut dia, bukannya benci. Iaitu bumi kata ahlan wa sahlan, silalah semayang atas aku ni. Siapa yang semayang dengan bumi kata tidaklah pijak dua kaki kerana dia semayang tu, melainkan bumi akan ucapkan kepada dia, sambut dia dengan baik, silakan semayanglah. Mana dia menyambut, atau mereka kata selamat datang, silakan pijaklah aku ni sekiranya kamu nak semayang. Ni bumi akan berkata begitu. Itu dia kata tarah biluhu, iaitu dia menyambut orang yang semayang itu. Ataupun dia kata, English kata welcome. Welcome, silakan. Semayanglah. Intahi, selesai. Dipetik daripada kitab Khazinatul Asrar, daripada kitab tersebut. Kemudian tanbihun, ini satu peringatan. Tanbih ni
peringatan. Ini suatu penjagaan pada menyatakan kelebihan orang yang sembahyang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man salla salawatil khamsa fi jama'atin jaza ala sirati kal barqil lami'i fi awwali zumrati sabiqina wa jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatan badri wa salatu tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkari rawahu Tabraniyu. Artinya barang siapa sembahyang ia akan segala sembahyang yang 5 waktu. Apa sembahyang 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Siapa yang sembahyang 5 waktu di dalam berjemaah, lakukan pula dengan berjemaah. Nescaya lalu ia yang sembahyang 5 waktu berjemaah itu atas titian sirat mustaqim seperti kilat. Siapa jaga sembahyang 5 waktu berjemaah ni, Allah akan permudahkan dia untuk lintas titian sirat sepantas kilat. Yang menyambar ia pada awal perhimpunan segala orang yang dahulu lalunya. Orang dahulu dah lalu kan. Jadi orang yang sembahyang berjemaah ni dia potong terus. Ke depan. Orang yang terdahulu nak lintas titian sirat pun dia pada orang yang awal lintas. Tapi yang dia ni pula orang yang akhir lintas. Tapi pasal dia jaga semayang berjemaah, semayang fardu berjemaah 5 waktu, maka Allah Ta'ala permudahkan dia lintas titian sirat sepantas kilat sehingga memotong orang-orang yang terdahulu lintas pada jembatan tersebut. Tengok-tengok sampai. Malaikat pun tak sempat nak tanya. Tahu-tahu tengok-tengok dah berada di hadapan telaga Kautsar nak meminum air di tangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itulah kita kena jaga sembahyang. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu nak bersama aku, berbantu-bantulah dalam sembahyang, dalam sujud. Jadi banyakkanlah sujud, bikas roti sujud. Dengan memperbanyakkan sujud iaitu sembahyang. Sebab tu kena jaga sembahyang. Sembahyang pula sembahyang berjemaah. Ini bagi laki-laki khususnya. Kalau yang ibu-ibu ni galakkan tu. Oi, tak pegang serotan kan. Mana je boleh galakkan? Kena galakkan. Perempuan wanita galakkan laki-laki, dia akan dapat bukan 27, dia akan dapat 28. Pahala suami tadi dia dapat dengan sembahyang dia seorang diri tadi dapat campur 27 campur 1, dapatlah 28 tu untung Kalau dia tak bangun pagi tu jirus dengan air. Sopi. Itu sunnah Itu sunnah saya cakap sunnah. Nabi SAW mengajar ke untuk kejutkan isteri ni, genjiskan air sedikit. Janganlah air panas. Air sangat melocor pula kan kita punya ayang muka tak cantik kan. Abang kita tu hilang pula handsome boleh percik sikit air. Biar dia. Segar. Kau tak bangun juga ambil baldi tu kau siram. Boleh kejutkan dia bangun. Sebab benda tu benda yang berharga, jangan lepaskan. Dan datang ia pada hari kiamat dan mukanya bercahaya seperti bulan purnama 14. Apa bulan purnama 14? Pada tiap-tiap 14 bulan Islam, bulan tu akan terang bulan tu, dia kata 14 tu. Bulan purnama 14, iaitu pada masuk pada 14 Hijriah, tak kisahlah apa jua bulan. Kalau bulan Safar lah, bulan Muharram lah, tiba pada 14 tu matahari bulan tu akan bulat dengan sempurna. Itu dipanggil bulan purnama 14. Bermula semayang iaitu menegah ia daripada maksiat dan tertegah ia daripada segala kejahatan mungkar. Ini hadis meriwayatkan akan dia oleh Tabrani dan telah meriwayatkan oleh Tabrani pula sabda Nabi SAW, wallahu a'lam. Cukup. Jadi banyaklah
Kelebihan orang yang jaga semayang dan kelebihan orang yang menjaga semayang berjemaah. Ada dua. Satu semayang berjemaah. Sebab tu banyak juga ada juga hadis-hadis celaan daripada Nabi SAW. Sehingga Nabi berhasrat untuk mengumpulkan anak-anak muda supaya kumpulkan kayu api pergi bakar rumah orang yang semayang di rumah. Ada juga hadis tu. Hasrat dia Nabi hasrat tak buat lagi, Nabi hasrat. Jadi nak bagi tahu Nabi punya nak bagi tahu tentang kepentingan menjaga solat berjemaah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pada kuliah pada malam ini Allah SWT jadikan asbab hidayat untuk kita, dapat taufik dan hidayat untuk kita tunaikan sembahyang dengan sebaik-baiknya, dan insya-Allah mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kepahaman yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mati sehingga kita berhimpun bersama-sama dengan para orang yang Allah redha. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Afdallahu minna wa minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.